Kali ini kita nak bertanya satu soalan pada Abang Raja Syariman. Kalau boleh, kita nak minta nasihat dan penerangan pada Abang Raja Syariman tentang, mungkin di luar sana ada kolektor-kolektor barang-barang pusaka juga, tapi setengah masyarakat sekarang ni dimomokkan kalau ada barang lama mesti ada penjaga, mesti ada kadang. Jadi pada pandangan Abang Raja Syariman macam mana? Okey, kalau kita nak cerita tentang benda berkadar, okey, sebenarnya perkara mistik ni memang sebenarnya satu benda yang amat hampir lah dalam dunia Melayu lah. Kalau bab keris ni pun, kalau istilah dari segi bahasa orang putih, kalau dikatakan keris tu, the mystic Malay weapon, senjata mistik Melayu. Sebab di dalam keris ni banyak kepercayaan, bukan sahaja dia sebagai satu alat, tapi dia ada satu alat yang mempunyai banyak kepercayaan di dalam keris tu sendiri, ya, dalam masyarakat kita. Okey, tapi orang-orang dulu, ya, nak terangkan dulu, orang dulu, senjata keris ni adalah satu senjata yang amat penting di dalam masyarakat Melayu. Sebab dengan senjata inilah merupakan satu alat jati diri Melayu untuk nak mempertahankan diri lah, sebagai warisan bangsa Melayu. Orang kata orang yang tak berkeris ni ibarat tak melengkapi pakaian. Jadi perlulah orang lelaki ni, orang Melayu berkeris, barulah lengkap mereka berpakaian, barulah mereka itu ada alat untuk nak mempertahankan diri. Okey, tapi bila datang pada zaman ni pula, dia dah jadi lain lah. Orang-orang kemudian ni telah ditakutkan dengan keris ni mempunyai penunggu apa. Sebenarnya memang semua barang kalau kita tak faham boleh jadi ada dianggap kepercayaan lah kepada barang tertentu. Tetapi pada kita sebenarnya setiap dikatakan, contohnya lah keris ni, dia tetap dia kata setiap barang ini adalah kita kena faham dia sebenarnya ni dia kata bangsa baru, benda yang masa baru, benda yang kita buat, kita buat daripada bahannya kayu, besi, gigi, maka itulah tetap hakikat keadaan benda. So benda yang menumpang ini adalah satu benda yang dimasukkan, sama ada masukkan dari rukuna ataupun kita yang takut ni akan cuba dipengaruhi oleh alat-alat gaib ni lah. Cuba menggunakan melalui barang-barang yang ada ni, barang pusaka ni, untuk nak ditakutkan. Sebab ialah iblis ni memang tujuan dia hendakkan kita ni percaya kepada dia lebih kepada percaya Tuhan. Tapi jadi dalam kefahaman ni, saya ni menggalakkanlah pada orang, terutama orang Melayu kita, orang Islam, kita memperkukuhlah ilmu tauhid tu dulu, pasal keyakinan kita dengan Allah, mengatasilah ketakutan kita kepada benda-benda lain. Sebab kita kena ada pegangan lah. Pegangan ni akan menentukan, sebab dia adalah setiap apa tu yang kita nak meletakkan etikat ni adalah pegangan kita dengan Allah. Kalau kita ada satu orang, satu Tuhan yang kita rasa dia lah yang berkuasa atas segala sesuatu, dia lah mutlak atas segala kekuasaannya, maka kita tidak akan takutlah dengan benda-benda sebab ini benda baru, dan benda-benda yang dikatakan ada jin, unsur-unsur jin lah dalam benda ini, tetap sifatnya baharu dan benda mendatang. Maknanya ada barang, benda yang luar tu boleh datang, dan dia datang tu boleh pergi. Bersifat baharu, boleh ada, boleh tak ada. Jadi janganlah kita takut sehingga kita buang barang warisan. Sebab ini adalah barang peninggalan orang dulu ni, menggunakan barang untuk mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, dan juga barang warisan ini diperturunkan supaya anak cucunya jadi satu ingatan dan satu keadaan untuk nenek dulu dengan penuh dengan perjuangannya. Tapi kita kena ambil tahu, dan ambil tahu tadi bukan sekadar ambil tahu tentang barang tu sendiri, ambil tahu tentang ilmu orang dulu untuk memakaikan barang-barang ni, supaya kita tak adalah jatuh tidak memahami macam mana tak perlu nak
memakai dia, dan juga dari segi etika kita, dari segi kita punya keyakinan kita. Jadi yang itulah sepatutnya perlu dipakai kepada diri. Mudah-mudahan dia menjadi satu yang akan menjadi satu kekuatan pada orang kita untuk melihat barang-barang kesenian kita dan mengangkat, memartabatkan dia sebagai warisan bangsa, warisan keturunan yang kita patut simpan, patut jaga dan boleh diperturunkan balik, dan kita akan menampak unsur-unsur baik di dalamnya. Sebenarnya banyak unsur baik tapi orang tak melihatnya. Kalau ikut pelambangan kerih amat baik, pasal dalam kerih ini terdapat banyak ciri-ciri yang dikaitkan, disabitkan dengan ketuhanan. Contohnya saya bagi satu. Okey, kalau ulu Jawa Demam ni Jawa Demam, ulu Jawa Demam ni ada satu bentuk ulu bentuk ulu yang duduknya keadaan bongkok kalau kata bongkok dan teling. Dia adalah representasi kepada perbuatan manusia dalam ibadat. Dia adalah seumpama duduk tawaruk. Dia panggil duduk tawaruk ni dalam tahiyat akhir, duduk memperhinakan diri di depan Tuhan, di menghadap Allah tu. Jadi duduk tawaruk ni duduk memperhinakan diri menghadap kepada Allah tu. Jadi diletakkan kepada bahagian yang paling tinggi, paling tinggi dalam senjata tadi, di atas segala satu, dan dia adalah tempat pegangan. Maka ingat, orang yang memakai senjata, memegang senjata ni adalah umpama melakukan ibadat sebagaimana duduk tawaruk ni, memperhinakan diri di depan Allah SWT untuk nak berkhidmat untuk jalan Allah. Jadi orang yang memegang ulu ni simbolnya adalah memegang kepada ibadat kepada Allah. Jadi itulah simbol dalam orang Melayu. Jadi simbolnya amat tinggi dan amat hampir kepada ketuhanan, yang sepatutnya tidaklah datang kepada fahaman yang akan didatangkan oleh benda-benda yang mengganggu, mengganggu seperti makhluk-makhluk halus, jin-jin yang jahat. Sepatutnya kita kena faham tentang konsep kebaikan dalam keris, dan banyak lagi konsep-konsep kebaikan dalam keris ni. Ada satu alat pusaka yang diwarisi ini, itu diturunkan, tetapi bila kita dah tak faham, so kita mempunyai tanggapan-tanggapan negatif yang banyak yang merosakkan kepada dan menjadikan kita takut untuk menyimpan. Ini antara orang kata patut kita ambil tahu dan kita sedarkan balik atas betul ciri-ciri senjata Melayu. Okey, penonton. Jadi begitulah penerangan Raja Syariman tentang alat-alat pusaka. Jadi saya ada satu lagi soalan untuk Raja Syariman. Mungkin Raja Syariman boleh bagi sedikit nasihat kepada orang yang mengumpul barang pusaka tapi menggunakan jalan yang tak baik. Baik. Salah satunya macam pergi menurun ke, mencari harta karun ke. Jadi mungkin ada sedikit nasihat dan juga pandangan pada masyarakat yang ada. Okey, saya dah berkecimpung dalam bidang kerih ni lama lah. Sebenarnya daripada kecil minat kerih ni. Daripada kecil juga telah berhadapan dengan orang-orang yang macam ragam di dalam alam Melayu ni mengenai tanggapan mereka tentang kerih lah. Dan banyak daripada dulu, kalau daripada kecil saya dengar barang-barang warisan, barang-barang kerih ni digunakan sebagai bahan untuk menurun, nak dapat nombor ekor, nak tarik barang, nak dapat kekuasaan. So ini dalam era 70-an, 80-an, orang dah salah 80-90-an ni amat kuat orang yang dah salah gunakan kerih. Jadi daripada sini juga sebenarnya menjadi titik tolak yang menjadikan kerih tadi yang asalnya suci yang digunakan untuk perjuangan, untuk menjaga maruah diri, untuk menjaga maruah keturunan, menjaga maruah negeri, negara, tanah air, tapi telah disalahgunakan. Dan ini juga mungkin juga daripada perbuatan itu juga telah menjadikan bala lah kepada dia Allah turunkan daripada benda-benda yang tak baik ni datang menumpang kepada kerih-kerih ni, sehingga membawa orang kata kepada siapa yang simpan ni menjadi panas, menjadi satu keadaan yang mengganggu keturunan sebab telah digunakan kepada benda-benda. So saya nak peringatkan lah, bila benda disuci dan kita kotori dia ataupun keturunan yang sebelum tak mengotorinya, maka barang-barang yang
dalam dikotori itu akan dia membawa kepada satu keadaan aura dia, kalau kita sebut aura lah, ataupun kebatinan yang cuba yang diisi oleh benda-benda yang tidak baik. Jadi ini sebenarnya telah menyimpang daripada asal usul pembuat keris itu sendiri dan orang-orang yang terdahulu yang menggunakan keris, sebab mereka menggunakan keris atas perjuangan. Maka orang yang salah guna ni mungkin itu juga lah antara masa zaman-zaman yang telah menyebabkan keris ni orang kemudian takut dimiliki orang buah. Tetapi kita kena baliklah juga kepada asal kepahaman mengenai keris sebagai satu senjata warisan yang kita guna untuk mempertahankan diri, dan amat besar kalau kita lihat ada ciri-ciri yang memberi manfaat dalam pegangan orang Melayu dengan tauhid daripada Allah melalui simbol-simbol keris itu. Kita kena mengkaji dan jumpalah orang-orang yang faham, arif dengan keris. Saya juga, dan biasanya kolektor tak membuat dia tu. Kolektor dia cari bahan keris untuk dia cari macam satu kalau tak. Kolektor ni dia banyak menyimpan atas khazanah sebab keistimewaan keris itu sendiri, dan dia kaji keris tu. Tapi orang pencari mistik dan inginkan benda-benda yang ajaib yang dapat secara kekayaan, secara orang kata dunia utuh, nak benda itu mereka tu nak kepada satu perbuatan keajaiban yang gunakan ibaratnya gunakan jin-jin ni untuk nak membantu untuk dapatkan, tapi hakikatnya mereka telah dipermainkan. So ini kena ambil faham lah juga. So berapa banyak orang kaya kalau menggunakan bom mistik, tapi dia banyaknya adalah permainan ala itu. So dia bukan satu realiti, itu kena faham gitu. Okey, saya akan membaca satu puisi daripada pameran saya pada tahun 2006, iaitu satu pameran yang bertajuk Gerak Langkah. Langkah Hulu Balang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nafas aku melangkah, dengan tari bunga dan buah. Semua gelanggang telah kuredah, langkah silat tamatlah sudah. Menikam sudah, ditikam sudah, menumbuk sudah, menendang pun sudah. Langkah hulu balang langkahnya indah, itulah cara hulu balang bermadah. Gunung kudaki, laut kurenangi, kini langit ku cerobohi, gelanggang baru ketemui, langit luas tak bertepi. Alam Melayu aku selami, terasa asyik menusuk ke hati. Alam Melayu banyak misteri, ku jelajah hingga ke intipati, terungkap rahsia pada diri, misal dan tamsil alam diterokai. Inilah karya coretan dari sana, buat tatapan untuk semua. Alam khayali aku fahami, jadi pedoman untuk diri. Kini aku terus melangkah, ku susun langkah semakin indah. Alam asyik ku tinggal sudah, langkah hulu balang semakin gagah. Pandanganku kini semakin terang, laksana cahaya memancar gemilang. Sudah terbuka segala penghalang, tersingkaplah jalan si hulu balang. Okey penonton, begitulah sedikit sebanyak penjelasan daripada Raja Syahriman. Jadi kami di Jejak Pusaka hanya menyampaikan cerita-cerita supaya dikongsikan kepada masyarakat. Jadi terima kasih kepada Abang Raja Syahriman dan juga penaja video kami, pembekal kubah Siti Nurfaizah Said Razali. Oleh itu, jauhi khurafat, kenali sejarah.